A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darin amin. Ke surat 35, kitab penawar bagi hati. Okey, sambungan bab yang ketiga pada menyatakan marah. Kita baru masuk pada bab yang ketiga, sifat kecelaan atau sifat yang tak baik iaitu marah. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Seperti maklum, seperti yang kita ketahui, sifat marah ni bukan satu sifat yang baik. Dia termasuk daripada sifat cela, sifat buruk lah. Baik, kenapa dia jadi kecelaan? Dia kata yang sangat banyak kebinasaan. Keburukan dia itu membawa kepada banyak binasa dengan sifat marah tu. Ya, binasa daripada diri yang marah, binasa pada orang lain. Kerana mensebabkan ia pada anggota yang zahir. Kerana dengan marah tadi mensebabkan, makna mendorong. Catat. Mensebabkan, yakni mendorong ia pada anggota zahir. Marah tu di hati. Marah tu di hati. Tetapi yang ada di hati tu dia membuat-buat, dia mempengaruhi atau mendorong kepada perbuatan anggota pula. Apa dia? Dia akan sebabkan apa tu? Mensebab ia pada anggota yang zahir akan memukul. Memukul tu. Dengan mewakil pula. Ubur baris betul. Dan memaki. Dengan marah tu, tak boleh kontrol marah, maka dia akan bertindaklah menjadi memukul orang. Dan memaki orang tu biasalah. Maki hamun orang ni jadi biasa dah. Tu dalam media sosial hari ni, komen-komen orang pun kebanyakannya maki hamun dan sebagainya. Okey. Dan membunuh. Membunuh. Sampai tahap dia bahaya tu, sampai tahap dia jadi cela tu, dengan sebab tak boleh nak kontrol marah kita tu, menyebabkan kita bertindak untuk membunuh orang. Jadi terhasillah dengan pengaruh di dalam hati tadi, marah, ya, membawakan zahir pada anggota badan, bertindak, memaki orang, memukul orang, membunuh orang. Dan dalam hati pula, dan dalam hati, ya, dalam hati ada apa pula? Ya, kesan daripada marah tadi ni akan dendam. Ya, dia tak hilang gitu je. Ya, orang marah ni bukan setakat marah setakat tu je. Habis marah tu dia ada dendam, akan dendam. Dan dengki. Dia bawa juga hasad di situ. Kenapa pula masuk dengki pula bab marah? Kerana istilah dengki, nanti kita masuk pada hasad. Ya, istilah dengki ni maksudnya berniat untuk menjahanamkan orang, memusnahkan nikmat yang ada pada tangan orang. Itu dengki. Jadi bila dia punya marah tadi membuat-buat, ya, jadi dia menyimpan dendam. Kalau dia tak boleh bertindak masa tu, dia akan simpan tindakan dia akan datang. Jadi dendam itu bawa lah memusnahkan nikmat orang lain, namanya dengki. Jadi dengki ni ada kadang datang daripada sebab punca dia marah,
sebab kadang-kadang kerana cemburu dengan apa yang ada nikmat pada orang lain. Itu yang terhasil jadi dengki. Jadi dalam banyak-banyak perkara, ya, punca dia dengki dululah. Asal marah tu pun kadang-kadang sebab dengki. Okey, dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Datanglah pula sifat kesan daripada dalam hati tu. Hati ni dia kena baik. Hati ni tidak ada boleh benda yang duniawi dalam hati tu. Duit pun tak boleh sayang, simpan dalam hati. Harta tak boleh sayang, simpan dalam hati. Anak isteri pun tak boleh sayang, simpan dalam hati sehingga melalaikan diri dia daripada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan melalaikan kamu amwalukum, harta-harta kamu, melalaikan akan kamu oleh harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, an zikrillah, daripada mengingat Allah. Jadi apa sahaja yang ada dalam hati itu, daripada harta, daripada yang lain daripada harta, yang melalaikan diri kita daripada Allah Ta'ala, itu dilarang. Jadi salah satu kelalaian ialah keseronokan. Seronok apa pun tu, bukan seronok menyanyi, bukan seronok menari, bukan seronok berhibur, tetapi seronok tengok orang lain tu, ya, jadi binasa dengan sebab tangan kita tadi, hasil daripada marah kita. Kononnya kita puas hati lah, geram aku, puas, aku bubuh penerajang, aku bagi terbalik habis, aku geram, ya, dia kata. Itu pun marah, punca marah. Ya, dia boleh pula meniaga sebelah tempat aku dah meniaga sini lama, dia masuk-masuk, orang lain pelanggan lari kat dia, aku bakar kedai dia. Puas hati. Ya, puas hati tu tak ada faedah. Ya, puas hati tu tidak ada faedah sebenarnya. Itu keseronokan duniawi yang merosakkan akhlak orang yang buat perilaku tersebut. Punca daripada marah. Jadi sebab tu marah ni kena kontrol dia. Ya, dia boleh bawa binasa, merosakkan, menjahanamkan. Dan duka cita, tang seronok lah, seronok tengok orang lain jahanam. Walaupun punca tu orang tu dulu, marah tu datang daripada kejahatan orang lain. Kita balas dendam je, balas baru dia tahu. Walaupun begitu, dia tetap merosakkan hati kita. Ini kita bicara tentang hati, bukan kita cerita bicara tentang hukum hakam. Apatah lagi tindakan yang dibuat daripada marah tadi ni tidak mengikut saluran-saluran syar'i. Buat tindakan sendiri, lagilah membinasakan. Kalau buat tindakan mengikut saluran syaraknya, mengadu pada qadi, mengadu pada hakim, mengadu pada pemerintah, itu pun dianggap, kita kata, kurang baik juga. Walaupun harus, walaupun boleh. Ada ketikanya dia elok buat macam tu, ada ketika tak elok. Tapi kesan dalam hati dia adalah kurang baik. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Dan mencita-cita atas membuka rahsia. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Jadi duka cita dia, ya, duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Kesal dia, duka cita, tak seronok dia. Ya. Orang lain tu dapat nikmat, itu jadi hasad. Dan dia bercerita pula tentang orang tu tadi ni, yang dia pelupuh ataupun dia buat itu ini, ya, membuka pula rahsianya. Okey. Dan semua tu membawa binasa, perkara tadi. Okey. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang
yang amat tu. Ya, kitab yang amat penting ia pada agama. Apa maksud istilah memecah? Apa maksud istilah memecah situ? Okey. Boleh faham? Apa maksud kata memecahkan? Memecah dia akan bersangatan marah. Okey. Marah tu dia terbuku dalam hati, kata orang tua-tua dulu istilah dia. Ya, marah tu dia berkumpul dalam hati tu. Bila dia meletup tu yang ambil tindakan drastik. Ya, tindakan kadang-kadang merosakkan. Baik. Jadi macam mana nak hilangkan marah tu, maksud dia kata pecah tu. Tak bagi dia duduk dalam hati tu. Jangan bagi dia beranak dalam hati tu, jangan bagi dia bertindak dalam hati tu. Ya, jadi pecahkan dia. Pecahkan dia tu maknanya hilangkan dia. Musnahkan marah tu. Jangan bagi berkumpul atau terbuku dalam hati. Ya. Okey. Dan bermula memecah akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Jadi jangan kita kata kita abaikan, alah masalah marah, semua orang marah. Marah nak buat macam mana dia tak marah? Marah ni dia tak boleh biar lama dalam perut kita, dia kena kontrol. Ya, dan marah ni juga kesan daripada darah kita yang panas lah. Jadi ada kadang-kadang dengan sebab keturunan pun, jadi keturunan dia marah, dia jadi marah. Bapak dia garang, dia pun garang lah. Kalau bapak tu hari-hari maki hamun orang, dia pun maki hamun orang lah. Ya. Kalau bapak tu jenis marah dia sampai baling-baling barang apa semua tu tadi ni, maka anak pun macam tu. Maka benda ni, marah ni, dia akan memusnahkan semua segala benda. Kadang kuli dengan bos pun, dia akan marah bos dia, habis hancur habis barang bos dia. Dia geram dekat bos dia, dia bakar kilang habis. Jangan tempat cari makan dia sendiri. Jadi kadang-kadang dengan sebab marah tadi ni, ya, dia ambil tindakan, dia lupa daratan, ya, dia bakar habis kereta bos ke, dia bakar habis rumah bos ke, atau dia bakar habis kilang bos. Dah habis puas hati dah bakar tu, dia mari takut pula. Takut pula polis cari. Nampak kesan buruk. Mulalah dia tak boleh nak bekerja, menyorok diri daripada ditangkap polis. Sambil masa yang sama, duit dia tak dapat, kerja dia kena berhenti. Ya. Makan dia susah, nak balik rumah pun susah sebab polis duk cari. Tu kesan buruk tu. Jadi kalau kita kata benda ni kita boleh abaikan, ia sangat bahaya. Tak boleh diabaikan. Maka dia amat pentinglah dalam agama membuang marah dalam hati itu, mengawal marah dalam hati itu adalah sangat penting. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sar'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Laisa syadidu bis-sar'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki. Senang cakap terjemah dia, orang yang kuat tu, orang yang kata hero tu, orang yang kata pendekar tu, bukan orang yang orang tak boleh perebah dia. Bukan orang yang tidak boleh tak reti kalah gusti. Dia bergusti menang . Bukan orang yang menang gusti itu dipanggil hero ataupun orang kuat. Itu ukuran manusia, tengok orang dia gagah adalah orang kuat. Digelar dia si gagah, perkasa, hebat, mantap, bagailah. Tengok dia punya macho dia, tengok dia punya sadar dia, tengok dia punya kuat dia. Tendang orang nak perebah dia tak boleh. Tu orang hero lah, orang hebat lah, orang kuat. Kata Nabi sendiri, Nabi menyangkal perkara tu, Nabi kata,
Ya. Orang kuat ni kata Nabi bukan orang yang orang tak boleh tumbang dia. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Hanya sanya yang sangat kuat itu, yang ni orang yang kata hero, orang kata hebat, orang kata gagah ni, yang memilik ia akan dirinya, makna yang boleh kontrol dirinya. Catik situ, memilik tu. Dah tempat dah tak jumpa lah. Mata tu tengok kitab. Memilik ia akan dirinya. Tu bawah hadis tu. Laisa syadidu bisar'ah. Tak pergi jauh lagi tu. Tu mata kena tengok kitab. Okey, memilik akan dirinya makna dia boleh kontrol, mengawal dirinya. Tu kata memilik diri. Pada ketika marah. Orang yang kata orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang hebat ni ialah orang yang boleh menahan diri dia ketika dia marah. Artinya kata dia kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki. Tu nombor satu lah. Sebab nombor satu yang cepat bertindak manusia ni adalah mulut dia dulu. Tapi ada juga orang, ya, mulut dia yang bertindak. Pumpam, maki, hamun, beletir, apa semualah. Ya, tapi tangan tak bertindak. Dia habis kat situ je. Ya, dia tak berapa ni sangat lah. Tak berapa bahaya sangat. Ya. Ada orang yang jenis, dia mulut tak cakap banyak. Tapi tangan yang tidak. Ya, dia tak kata apa. Dia dengar-dengar marah je, berdebuk dia bagi sekali. Ya, orang macam ni lagi bahaya. Bahaya pada orang lain lah. Ya, bahaya pada diri dia, takut tindakan yang dia buat itu, ya, kadang-kadang membahayakan diri dia balik. Ya. Okey. Tapi kalau orang dia faham, ya, yang kuat tu, yang gagah boleh tumbangkan orang lah. Ya. Orang tak boleh tumbangkan dia. Ya, yang tak kalah perang, yang tak kalah bertumbuk. Ya, yang duk menang seumur, tu orang gagah. Yang jenis duduk diam tu orang tak gagah. Sebenarnya Tuhan tak tengok kat situ gagah kamu. Ya. Sebab boleh kata siapa dia yang gagah, ya, manusia ni, ya, tak semua dia boleh buat. Sebab menahan marah ni lebih susah daripada yang lain. Ya. Bertumbuk tu boleh kita latih-latih dia, boleh tumbuk orang. Dah kita dah kuat badan sadar, ya, boleh je nak tumbangkan siapa-siapa pun, orang tak boleh tumbangkan kita. Ya, dia boleh buat latihan, dia jadi kuat. Semua orang boleh tu. Tetapi menahan marah ni walaupun senang, walaupun dia bukan angkat berat, tapi dia berat. Susah nak buat. Okey, dan memukul pada ketika ia marah akan seorang yang lebih dhaif daripadanya. Apatah lagi yang kita marah tadi tu adalah orang tu tak kuat. Manusia gitulah, memang tabiat dia. Kalau orang lemah daripada dia, dengan perempuan dia tabuh sungguh lah. Tak bayar balik, tabuh bini apa semua, dengan orang lain takut. Jumpa along dia lari dulu. Ya, ketar-ketar along nak sapu dia. Berhutang, balik tabuh bini, dengan bini dia berani. Itu orang bacul. Ya. Hati-hati dunia hari ini manusia kan. Hari ini kita nak kata apalah. Sebab tu utamanya mencari pasangan suami, naklah orang yang ada agama tu utama sekali. Tengok sembahyang dia. Bila dia boleh sembahyang, betul sembahyang dia, boleh berjemaah lagi baik, ya, maka insya-Allah kita tak jamin. Bukan itu satu mesti kemestian. Tapi kebanyakan, dan itu janjian Nabi, ya, akhlak dia baiklah insya-Allah.
Ni kadang-kadang ada orang tanya dalam masalah kehidupan ni, COVID-19 ni, tambah lagi lah zaman-zaman sekarang ni. Berlaku sangat pincang dalam masalah rumah tangga. Satu, dengan sebab isteri tak sabar. Yang kedua, tak memaham keadaan sempit susah suami. Begitu juga pihak suami yang mana baran, tak boleh berfikir dengan matang, berkahwin kerana nak seronok. Ini timbul akhir zaman ni. Kita pun tak tahu macam mana nak selesai masalah macam ni, sebab masalah penceraian manusia ni daripada dulu lagi lah, bukan baru 2-3 hari. Tapi kalau benda tu tak kena pada kita, tak apalah, kena pada kita, kita rasa rimeh. Jadi kalau dalam keadaan memang tidak ada jodoh, berpisah dengan baik, itu tak ada masalah. Masalahnya maki, hamun, berkelahi ada sebab suami yang mendera isteri. Isteri dera suami pun berlambak juga. Dia tak balance. Kasih sayang, kalau kita kata kebanyakan orang ni berkahwin kerana cinta kasih sayang, jarang yang dipilih oleh ibu bapa. Tapi tak menghasilkan dengan kasih sayang yang sebenar pun. Dah kahwin, rasa sempit, rasa susah. Ada suami hari-hari kerja dia berkelahi dengan bini, pukul bini, sepak bini, ambil duit bini. Itu bukan benda yang jauh dengan kehidupan kita hari ini. Itu memang ada di sekeliling kita. Yang suami tak mau keluar duit belanja, semua bini yang tanggung, rumah sewa, api, air. Ada yang macam tu. Ada yang bini sama juga daripada pihak perempuan, yang mana tahan duit suami, ugut suami, gaji suami dia pegang. Itu pun satu hal juga. Jadi masing-masing lah. Kita kata dunia hari ini berkahwin bukan hanya sekadar seronok. Manusia ni dia berkahwin kerana seronok, kerana cinta, kerana seronok, kerana sedap. Bila habis sedap dia, dia jadi mengamuk. Tu yang punca dia, sebab dia kahwin bukan kerana Allah. Kita tak tahulah. Kursus, semua orang kursus nak kahwin. Apa yang dia kursus, masa dia kursus dia dengar ke tak, masa kursus dia main WhatsApp ke, ataupun dia ni memang hati dia jahat, dia tengok orang perempuan lawa, dia pun seronok dia nak kahwin. Lepas tu bukan nak bertanggungjawab, awal lagi tak bersikap tanggungjawab. Jadi jangan kita kata heran dan pelik. Kita cuma mencari dalam banyak yang buruk tu, kita kena cari yang baik. Usahalah, ikhtiarlah. Mana yang perangai buruk, ubahlah perangai buruk tu. Macam itulah kita kata. Yang kita kata tanggungjawab kita, masa kita nak masuk sebuah syarikat, kita nak bekerja dengan syarikat, kita nak bekerja dengan satu jabatan, kita kena tengok surat perjanjian kita. Apa etika kerja? Dia kena datang awal, dia tak boleh buang masa, dia kena jaga harta syarikat, harta jabatan, macam mana harta dia sendiri dia sayang. Urusan dia kena selesaikan. Mana dia mesti tahu apa tanggungjawab dia masuk sesebuah jabatan, sesebuah syarikat. Jadi kalau dia tak tahu apa tanggungjawab dia, dia hanya tunggu gaji. Aku kerja kerana gaji, aku kerja kerana gaji, aku kerja kerana gaji. Maka dia tak akan selesaikan tugasan dia, kerja-kerja dia. Dia hanya tunggu gaji je. Ini berlambak. Bukan orang bodoh yang berperangai gitu, bahkan cerdik pandai, cendekawan yang keluar lepasan you pun perangai dia macam tu, sebab dia tak faham hukum, dia faham kerja. Dia belajar kerana nak kerja, dia bukan nak memaham hukum. Jadi dengan sebab tu dia tak pedulilah dia makan duit haram ke, gaji dia duit haram ke. Begitu juga dia jadi seorang suami, dia kena faham dia sebagai suami, tanggungjawab dia sebagai suami, nafkah. Walaupun isteri ni orang kaya raya, dia kena bagi nafkah pada isteri, wajib, kecuali si isteri reda. Kalau isteri tak reda dalam dunia ni, mati dia menangis meraung pun, akhirat esok dia tuntut. Dunia dia tak tuntut lah.
Ya, tapi dia akan tutup akhirat esok. Sebab tu antara inaya yang dibuat oleh suami. Kamu minta maaf, dia kata ya tak apa maafkan, tu lepas dunia je. Akhirat tak tentu lagi. Ya. Ni hari ni. Jadi kita kata kena hati-hatilah dalam dunia ni. Sebab tu kena pelajari ilmu ni sangat penting. Ya, si suami jangan jadi baran, si isteri pun jangan jadi baran. Ada toleransi, ada tasamuh, ada maafkan, kena memahami, kena faham apa tanggungjawab isteri, kena faham apa tanggungjawab isteri. Suami kena faham apa tanggungjawab suami. Jangan sampai yang kita tengok ya, suami tak faham apa tanggungjawab dia, isteri tak faham apa tanggungjawab dia. Ya, kerja suami isteri buat, kerja isteri suami buat. Ini jadi masalah. Timbul marah, maki, hamun. Jadi orang lelaki tu nak pula kahwin pula dengan gangster-gangster yang kaki gangster, kaki pukul orang ni. Tu dapat elakkan lah. Sebab kaki gangster ni dia hipokrit kebanyakannya. Depan perempuan mula nak mengorat, dia lembek lebih daripada agar-agar lagi. Ya, dah dia dapat, dia jadikan bahan lah, sepak terajang dia. Jadi kena faham, tengok perangai orang yang cepat marah, orang yang cepat, kadang-kadang orang yang cepat merajuk tu yang cepat marah sebenarnya. Kita ingat, oi merajuk, pak aku merajuk sweet. Tak semestinya dia kawal, dia merajuk tu dia kawal. Dia kawal diri dia daripada marah sebenarnya. Sebenarnya kaki marah tu. Dan bersembah seorang lelaki. Disambung balik kitab kita, dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan. Sahabat ni bagus lah. Jumpa Nabi, dia kata apa yang buat, suruhlah apa buat satu, aku nak buat lah. Maknanya minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pekerjaan yang minta dititah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikitkan olehmu. Jadi dia tanya, apa satu amalan yang kamu nak suruh aku buat, tapi jangan banyak. Tu dia. Maknanya dia minta satu tip daripada Nabi, buat satu amalan tak banyak tapi berfaedah. Ya. Amalan tu kena buat, amalan tu wajib, amalan tu perlu, tapi dia tak banyak. Tak nak suruh baca semayang banyak ke, suruh jaga malam ke, suruh berzikir beribu-ribu ke, dia tak mahu yang tu. Jadi sebab itu kita kata peluang untuk orang masuk syurga bukan sekadar dengan zikrullah semata-mata, bukan dengan sekadar baca Quran semata-mata. Banyak peluang dia. Tetapi dengan zikrullah, dengan berzikir, beramal soleh, dia akan dapat yang lain dengan mudah. Contoh Nabi sebut sini apa dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Pendek Nabi larang. Ya. La taghdab, suruh tu masuk larang lah. Suruh tinggal. Dalam bahasa Arab dia kata suruh tu, kita kata larang. Suruh apa? Suruh tinggal. La taghdab, jangan marah. Nabi pesan sikit je, pendek je. Tu Nabi cepat faham apa yang maksud sahabat. Kalau kita duk tengah-ngangah lagi cari apa benda ni, kita kata dia sikit ya, tapi dia faedah dia banyak. Yang tu perlu, tapi keperluan dia nak sebut sikit je. La taghdab, jangan marah, Nabi kata. Jadi kalau kita kata tak ada faedahnya orang yang berzikir, orang yang berwirid, orang yang beramal soleh, orang yang kita kata ahli abid, yang dia ada sifat marah, rosak. Tapi lebih baik orang yang tak banyak ibadah dia, tak banyak sembahyang sunat dia, tapi dia boleh tahan marah. Tu kalau kita banding antara dua tu. Tetapi kebanyakan orang yang dia berbaca Quran, orang yang berzikir, orang yang bertakwa, orang yang ibadah dia banyak, dia payah nak masuk marah kat diri dia. Sebab tu kita utamakan ibadat. Dengan kita latih diri kita buat ibadat banyak, dengan latih diri kita buat amal soleh banyak, secara tak langsung marah tu akan hilang. Kebanyakannya begitu. Tetapi ada juga orang lagi banyak ibadat, lagi banyak marah dia. Ada macam tu.
Lagi dia kuat, tinggikan tingkat ibadat, lagi cepat marah dia. Kita pun heran lah. Kadang suami isteri heran. Dia ni sejak pergi masjid surau beribadat, pegang tasbih apa semua ni, kata dia makin cepat marah. Pasal apa? Sebab bila seorang itu, kita ni penuh dosa dalam badan kita, kita tanggung dosa kita. Dosa tu dia bukan hanya catat di kertas tulisan amalan kita, buku tulisan amalan kita oleh malaikat. Bahkan kesan daripada dosa tu dia melekat pada darah kita, pada jantung hati kita. Bila kita kata, Nabi kata, bila kamu buat satu kesalahan, ternoktahlah, tertitik dalam jantung kamu satu titik hitam. Jadi bila berkaitan dengan jantung, ada titik hitam di jantung tu. Jantung ni proses darah, dan darah ni pula kesan membawa kepada marah. Ada kaitan dengan bab marah. Sebab tu orang marah-marah jadi heart attack. Jadi heart attack. Atau marah-marah naik darah tinggi dia. Marah-marah jadi dia tak boleh nak kontrol, jadi dia panas telinga dia. Itu sebab punca darah. Jadi dengan sebab jantung kita tak baik, jantung kita penuh dengan nafsu, syahwat, kerosakan, dosa, maka bila masuk zikrullah, bila zikir tu tempat di hati kita tu duduk dengan nafsu. Hati kita duduk seronok dengan nafsu. Jantung hati kita tu. Bila kita detikkan la ilaha illallah, nafsu tu marah. Nafsu tak selesa bila kita masuk zikrullah. Sebab tu kita baca berzikir banyak, kita jemu. Kalau kita baca Quran banyak, kita jemu. Kita mengaji banyak, kita jemu. Sebab apa? Sebab dalam hati tu nafsu tak suka. Jadi dia berlawan. Nafsu berlawan dengan iman. Berzikir tu masuk kategori iman. Mengaji tu masuk kategori beriman. Berlawan dengan nafsu. Bila berlawan dengan nafsu, ada syaitan pula dah duduk bertempek dalam hati kita tu. Dia dah lama dah bersarang, syaitan iblis ni dalam hati kita. Maka dia berlawan lah, berkelahi, berperang lah dalam tu. Sebab tu jadi cepat marah. Kesan dia, lambat dia nak jadi pulih balik. Sebab je lah, bukan senang. Nafsu kita dah duduk dalam hati kita lama dah. Dia beranak pinak lah. Syaitan pun dah beranak pinak buat rumah dalam hati kita tu. Dia pun dah tak payah ketuk pintu dah masuk dalam hati kita. Dia masuk terus. Ada orang yang dia nak masuk dalam hati tu susah. Sebab dia sentiasa berzikir, sentiasa berwirid, sentiasa ingat Allah. Hati dia tak lupa dengan Allah. Syaitan payah nak masuk, dia dah ketuk. Baru boleh masuk. Yang pesen macam kita ni, yang hati kita lalai, hati kita ralik, lupa nak zikrullah, syaitan masuk tak payah buka pintu lah. Masuk terus memang terbuka lah pintu tu, pintu hati kita tu. Lapang dia syaitan masuk. Dia jadi macam rumah dia lah, keluar masuk. Dia tak heran lah. Jadi bila kita sekat dia jadi panas badan. Tu dah. Kita kata benda apa pun, amal soleh, kebaikan, kebajikan, dia daripada kecil untuk kita amalkan, bukan tunggu dah tua. Bila dah tua, dah dewasa, sebab tu susah nak berubah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya, maka mengulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa lagi? Ditanya dah tadi, la taghdab. Apa lagi? La taghdab. Sabdanya la taghdab sampailah 3 kali. Maknanya kena penekanan. Bukan hanya kita tumpu pada masalah nak buat ibadat semata-mata. Kena lawan marah tu. Kena renung, tafakur. Jadi ada orang, dia berzikir, dia berwirid, dia mengaji, dia baca Quran, tapi marahnya tak turun-turun. Kenapa? Dia tak cuba untuk bentukkan hati dia, hilangkan marah. Marah ni dia datang cepat-cepat kan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin.
Allah nawir qulubana bi nuhi wajhika kama nawar sa'ad syirka wa jami'i rahmatika rahimah.